Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mariam Zulaika. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah agama membentuk mahasiswa berinovasi dan profesional. Agama seringkali disalahfaham sebagai sesuatu yang menghalang penganutnya daripada menjadi terhadapan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Maka hal ini menyebabkan mereka kurang mengaitkan peranan agama sebagai motivasi yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu pembaharuan. Padahal wahyu sebenarnya menuntut manusia melakukan sesuatu melebihi sekadar melepaskan patut ditangga. Hal ini bermaksud umat Islam seharusnya keluar daripada kelompok yang hanya melakukan sesuatu di tahap yang sama tetapi memperbaiki mutu sesuatu amalan dan perlakuan seharian agar dapat menguasai segenap aspek kehidupan. Boleh dikatakan menjadi mahasiswa berinovasi dan profesional wajib dilakukan oleh sebahagian anggota masyarakat untuk menjaga kepentingan umat Islam pada masa kini ataupun nama lainnya ialah fardu kifayah. Maka kajian ini berhasrat menjernihkan salah faham tentang agama yang dianggap menjadi batu penghalang untuk umat Islam bersaing di mata dunia. Kajian ini merupakan kajian yang berbentuk kualitatif dengan menumpukan reka bentuk kepada analisis kandungan. Instrumen kajian bagi analisis kandungan adalah kajian kepustakaan. Analisis kandungan dilakukan terhadap bahan bertulis yang berkaitan dengan tajuk. Ini bermakna galakan agama kepada masyarakat untuk melakukan pembaharuan ataupun inovasi dan bersikap profesional dapat membantu negara merealisasikan dasar sains, teknologi dan inovasi negara yang berhasrat memacu Malaysia ke arah sebuah negara yang lebih kompetitif dan cekap melalui asas sains, teknologi dan inovasi yang kukuh. Agama seringkali disalahfaham sebagai sesuatu yang menghalang penganutnya daripada menjadi terkehadapan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Maka hal ini menyebabkan penganut agama kurang mengaitkan peranan agama sebagai motivasi yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu pembaharuan. Dan salah faham tentang agama ni ditimbulkan oleh dua kelompok masyarakat. Kelompok yang pertama ialah kelompok yang berfikiran sempit dan kelompok yang kedua ialah kelompok yang berfikiran skeptikal. Kelompok yang berfikiran sempit seringkali menganggap agama tidak membenarkan sebarang bentuk pembaharuan. Alasan mereka, pembaharuan adalah salah satu bentuk bid'ah ataupun perkara baru dalam agama. Manakala kelompok yang kedua, kelompok yang mempunyai salah faham tentang agama pula ialah kerana mereka ini bersikap skeptikal, iaitu mereka mempunyai persepsi bahawa inovasi merupakan suatu nilai yang tidak ditekankan dalam agama. Bagi mereka, agama-agama, sains, teknologi dan inovasi adalah satu benda yang patut diasingkan daripada agama. Kesan daripada sikap prejudis dan berfikiran sempit, yang pertama ialah fikiran yang tertutup ataupun fikiran yang sempit tentang inovasi ialah menjadi punca kemerosotan daya inovasi di kalangan kaum muslimin pada hari ini. Di samping pengasingan agama dalam perkembangan bidang sains, yang akhirnya pengasingan agama dalam perkembangan bidang sains, teknologi dan inovasi menyebabkan sensitiviti umat Islam seperti halal dan haram, pemeliharaan syariat Islam dan kehormatan umat Islam tidak dapat dipelihara. Manakala kelompok yang kedua iaitu kelompok yang prejudis terhadap agama pula akan menyebabkan inovasi yang dilakukan mereka tidak berpaksikan kepada prinsip agama Islam. Di samping menyebabkan umat Islam tetap terjerumus menggunakan pakai sistem dunia yang diacu mengikut acuan barat ataupun menyebabkan umat Islam tetap terjerumus menggunakan inovasi yang diacu mengikut acuan barat. Kembangan kajian ini terhadap bidang ilmu ialah menjadi mahasiswa berinovasi dan profesional wajib dilakukan oleh sebahagian anggota masyarakat untuk menjaga kepentingan umat Islam pada masa kini ataupun nama lainnya ialah fardu kifayah. Inovasi sebenarnya dapat membantu umat Islam beradaptasi dengan perkembangan zaman. Inovasi yang dicipta oleh orang Islam sebenarnya dapat memelihara sensitiviti umat Islam kerana hanya orang Islam yang mengetahui yang lebih pakar akan perkara yang dibolehkan dan perkara yang tidak dibolehkan dalam agama. Berinovasi juga dapat mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Inovasi dapat melemahkan dan mengurangkan dominasi orang bukan Islam ke atas umat Islam.
Dan inovasi menutup ruang kepada pihak yang memusuhi Islam untuk memanipulasi ataupun menekan ataupun menindas umat Islam. Sumbangan inovasi terhadap masyarakat dan negara ialah inovasi yang dicipta oleh orang Malaysia dapat mengekalkan penguasaan Malaysia dalam pasaran saham, di samping dapat menjimatkan kos pengurusan Malaysia sendiri. Manakala sumbangan inovasi terhadap negara pula ialah inovasi yang dilakukan oleh orang Malaysia dapat mengalahkan kewujudan syarikat perniagaan dan industri baru, mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Malaysia, seterusnya menarik pelabur luar untuk melabur di Malaysia. Tujuan kajian ini ialah menjernihkan salah faham tentang agama yang dianggap menjadi batu penghalang. Dengan pembuktian bahawa inovasi merupakan salah satu daripada 99 nama Allah yang bermaksud yang mula mereka cipta sesuatu. Nama Al-Badi' adalah nama yang paling sesuai dengan istilah inovasi. Hal ini kerana inovasi berasal daripada perkataan Al-Bid'u. Dari sudut bahasa, Al-Bid'u bermaksud sesuatu yang mula-mula dilakukan. Manakala pandangan yang salah bahawa profesionalism tidak ditekankan dalam agama Islam ialah sebenarnya Islam sendiri telah menggariskan ataupun menggariskan takrifan melalui agama Islam bermaksud menunaikan segala bentuk amanah yang telah dipertanggungjawabkan dengan melakukan yang terbaik, yang seterusnya akan memberi kesan kepada kualiti pekerjaan serta membawa manfaat kepada ummah sejagat. Seterusnya, agama sangat memandang tinggi. Sebenarnya agama sangat memandang tinggi golongan profesional. Bahkan mereka mempunyai tempat di sisi masyarakat sehingga kan Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 43. Maksudnya bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu mengetahui. Maka golongan profesional ni sangat dipandang tinggi dalam masyarakat. Allah sendiri telah berfirman bahawa jika hendak mempunyai ilmu dalam bidang sains, maka kita perlu bertanya kepada ahli profesional dalam bidang sains. Begitu juga kepada ilmu-ilmu yang lain. Jika kita ingin mengetahui perkara yang betul atau perkara yang benar dalam bidang ilmu tersebut, kita perlu bertanya kepada orang yang merupakan ahlinya. Keedahan kajian ialah kajian ini merupakan kajian yang berbentuk kualitatif dengan menumpukan reka bentuk kepada analisis kandungan. Instrumen kajian bagi analisis kandungan adalah kajian kepustakaan. Analisis kandungan dilakukan terhadap bahan bertulis yang berkaitan dengan tajuk, iaitu tajuk inovasi dan profesional. Tata cara pengumpulan data ataupun metod pengumpulan data. Antara contoh sumber rujukan daripada artikel jurnal yang digunakan dalam kajian ini ialah kajian yang dilakukan oleh Wan Ali Akbar, Khadijah Muhammad Isa dan Nur Safra pada tahun 2021 yang bertajuk konsep inovasi dan Islam menurut pandangan guru-guru yang telah mendapat anugerah sebagai guru inovatif. Artikel jurnal ini merupakan sumber sekunder bagi pengkaji. Contoh yang lain, sumber rujukan daripada buku yang digunakan pengkaji dalam kajian ini ialah kajian yang dilakukan oleh Umar Faruq Abdullah pada tahun 2006 yang bertajuk Innovation and Creativity in Islam. Kajian ini menggarap bentuk analisis data iaitu metod induktif, iaitu suatu kaedah penganalisisan data melalui proses penarikan kesimpulan daripada hal-hal yang bersifat khusus kepada suatu kenyataan yang bersifat umum menurut Peter pada tahun 1981. Di sini pengkaji memaparkan sebenarnya terdapat banyak pendekatan yang boleh digunakan untuk membentuk mahasiswa berinovatif dan profesional. Tetapi pengkaji telah mengecilkan skop penulisan kepada pendekatan keagamaan sahaja. Implikasi inovasi kepada dasar ialah galakan agama kepada masyarakat untuk melakukan pembaharuan ataupun inovasi dapat membantu negara merealisasikan dasar sains, teknologi dan inovasi negara yang berhasrat memacu Malaysia ke arah sebuah negara yang lebih kompetitif dan cekap melalui asas STI yang kukuh. Penubuhan aspirasi keluarga Malaysia AKM yang digariskan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah satu komitmen prestasi kerja profesional dan berprestasi tinggi. Rumusan, kajian ini merumuskan antara ciri-ciri dan keistimewaan agama Islam sendiri ialah sabat wa murunah, iaitu tetap dan fleksibel.
agar umatnya dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengubah perkara-perkara prinsip dalam agama. Terima kasih.